Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9 ingin membentangkan cara berdakwah kepada golongan tua atau berusia. Seterusnya. Ini merupakan senar adik kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Hidayah, Siti Mahfuzah, Fatina Afifah, Ruzairah, Nur Hazwani dan Siti Nurhaliza. Seterusnya. Ini merupakan yang akan kami ini adalah isi kandungan kami adalah iaitu pengenalan, cara-cara berdakwah kepada golongan tua atau berusia dan kesimpulan. Okey, yang pertama pengenalan. Maksud golongan tua menurut Islam terbahagi kepada dua iaitu orang tua biologis dan orang tua rohani. Orang tua biologis terdiri daripada orang tua yang melahirkan dan membesarkan seorang anak yang merupakan darah kandungnya sendiri. Manakala orang tua rohani adalah orang tua yang mendidik ilmu pengetahuan dan agama kepada seorang anak. Orang tua rohani juga dikenali sebagai orang yang kita kenal dengan nama guru atau ustaz dan ustazah. Golongan tua atau golongan yang lebih berusia merupakan orang yang patut dimuliakan oleh anak-anak mereka maupun golongan orang yang lebih muda daripada mereka. Seterusnya. Maksud dakwah kepada golongan tua atau berusia. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan mengingatkan kaum muslimin akan kewajipan berbakti kepada orang tua iaitu birrul walidain. Birrul walidain iaitu berbakti kepada orang yang berbakti kepada ibu bapa. Dakwah kepada golongan tua atau berusia perlu dilakukan dengan cara yang khusus dan berbeza. Kaedah yang digunakan haruslah berada dalam piawaian berbuat baik sehingga mereka tidak berasa hati atau terguris dengan tindakan dan percakapan daripada golongan muda. Seterusnya. Cara-cara berdakwah kepada golongan orang tua atau berusia. Cara yang pertama ialah memberikan contoh teladan yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu memberikan keteladanan kepada objek dakwaannya, tidak hanya melalui ibadat tetapi juga cara seperti memuliakan tamu, berbuat baik sama muslim, menjadi anak yang baik, suami yang baik, saudara yang baik maupun pemimpin yang baik. Seorang anak itu tidak boleh berputus asa daripada menegur orang tuanya yang tidak betul. Kalau tidak berani bersuara di hadapan orang tuanya, maka mereka hendaklah mengusahakan dengan cara memberikan contoh teladan yang baik dan contoh teladan yang memberikan kesan positif bagi seorang pendakwah. Saya ingin mengungsikan dua cerita. Cerita pertama ialah kisah cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Mereka melihat orang tua yang mengambil air wuduk dengan cara yang salah, tapi mereka tidak tahu bagaimana untuk menegurnya. Lalu mereka memanggil orang tua tersebut untuk menjadi pengadil antara mereka berdua. Lalu orang tua tersebut merasakan bahwa dia yang salah dalam mengambil air wuduk. Oke, cerita yang kedua pada seorang syekh. Seorang anak murid itu putus asa dalam mendakwahkan ayahnya yang tidak menunaikan sholat lima waktu. Tapi syekh itu menjawab agar dia terus tidak berputus asa untuk mendakwahi ayahnya selama beliau masih hidup dan berkesempatan untuk berubah mungkin terjadi kerana sungguhnya hidayah datang, hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala tu, dan dialah yang membolak-balikkan hati seseorang tu. So pada akhirnya ayahnya ni pun berubah. Setelah berbulan berlalu dia bersemangat untuk pergi ke masjid, bahkan berebut untuk berada di saf yang pertama. So tanpa kita sedari bahawa dakwah melalui tindakan jauh lebih berkesan dan mudah diterima berbanding dakwah sebatas teori. Okey, seterusnya. Okey, untuk cara berdakwah yang kedua ialah bersikap lemah lembut, di mana ketika kita menyampaikan sesuatu dakwah atau nasihat kepada orang yang berusia atau orang yang lebih tua, kita seharusnya menyampaikan dakwah tersebut dengan santun, di mana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, iaitu maka rahmat dari Allah lah kamu harus berlaku lemah lembut. Jika kamu berlaku keras dan kasar, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Seterusnya. Okey, di sini
terdapat satu contoh di mana menyebarkan dakwah dengan menggunakan kata sindiran kepada orang golongan berusia perempuan. Contohnya rambut itu dah memang confirm kalis api neraka ke sampai berani tak pakai tudung. Okay, so di sini kita cubalah ubah kepada ayat yang lebih lemah lembut dan indah untuk didengari ketika menegur seseorang yang berusia. Jika tidak mampu, berdoalah agar Allah memudahkan dia dengan memudahkan dia untuk mengikut apa yang Allah perintahkan daripada menambahkan pedih daripada ayat yang dituturkan. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dibuang daripada sesuatu kecuali akan mengaruhkannya. Kerana kelembutan itu indah, sedangkan hilangnya kelembutan membuatkan sesuatu perkara menjadi tidak lagi indah, dan antara perkara yang memerlukan kelembutan adalah dakwah. Seterusnya. Hal ini kerana manusia itu memang sifatnya berbagai. Ada yang mudah ditegur, ada yang mudah direntuk dan diajak ke arah kebaikan. Namun ada juga yang sukar untuk didakwah. Tetap juga cara berdakwah yang paling berkesan adalah dengan menggunakan kelembutan. Kerana Rasulullah SAW menyatakan bahawa syurga itu diperuntukkan untuk mereka yang memiliki jiwa yang lembut, kerana Allah Subhanahu Wa Taala amat mencintai kelembutan. Dan kita perlu mencontohi baginda SAW dalam menyebarkan dakwah, kerana baginda manusia yang mempunyai nilai kelembutan dan nilai kasih sayang yang sangat tinggi dalam setiap dakwah yang disebarkan. Okey, cara yang seterusnya adalah dengan melayani orang tua atau berusia dengan baik. Antara cara berdakwah kepada orang tua atau golongan yang berusia adalah dengan melalui tindakan kita, iaitu dengan membeli buku-buku agama atau menunjukkan platform untuk mereka dapat menonton saluran agama yang berguna. Seterusnya dengan mengajak mereka menghadiri kelas-kelas agama, dengan mengenalkan mereka kepada golongan yang arif agama dan sebagainya. Next. Okey, jadi melayani orang tua atau berusia dengan baik adalah dengan cara kita berdakwah dengan jujur. Kejujuran adalah salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi di sini kejujuran dalam petuturan dari kehidupan seharian boleh membawa kepada kepercayaan orang berusia terhadap apa yang kita sampaikan. Bukan sahaja dalam hal dunia tapi juga dalam hal agama dan sebagainya. Ya, cara berdakwah kepada orang tua yang terakhir iaitu mendoakan kesejahteraan mereka. Perlu kita perhatikan ketika kita mula jenuh dan merasa bahawa kita sudah berupaya sekuat tenaga untuk memberi dakwah kepada mereka dan menggunakan berbagai macam cara dan alternatif kita untuk berdakwah kepada mereka dengan bertujuan agar mereka lebih memahami apa yang terkandung dalam Islam. Namun pada akhirnya hasil yang kita dapatnya masih terasa nihil. Orang sebenarnya kebanyakan orang tua ni sangat keras hatinya. Maka satu caranya yang paling ampuh adalah berdoa kepada mereka. Berdoa untuk kesejahteraan mereka, doakan supaya mereka agar Allah sentiasa memberikan mereka hidayah, dilembutkan hatinya agar tergerak untuk mengikuti syariat Islam yang benar, diterangkan mata batinnya untuk menerima setiap kebenaran. Kita sebagai anak muda yang memiliki kewajipan untuk selalu mendoakan orang tua agar Allah sentiasa memberi mereka hidayahnya dan perlindungannya semasa mereka masih hidup, dan mendakwahi mereka ke jalan yang benar dengan sekuat tenaga sehingga orang tua kita mengenal akidah Islam yang benar dan bertauhid dengan benar serta dapat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Adapun hikmah bagi setiap yang didakwahi iaitu para orang tua, hendaknya mereka memahami kenyataan bahawa mereka membutuhkan penerangan ilmu sehingga seseorang anak yang penuh dengan hikmah dapat diterima dengan lapang dadanya, dan janganlah menampakkan keagungan, ketinggian dan martabat di hadapan anak yang menyampaikan ilmu kepadanya dengan penuh kesungguhan, kelembutan dan keteduhan dalam menyampaikan ilmu. Kerana apa yang saya bentangkan tadi, kita dapat tahu bahawa seorang anak yang berilmu memiliki kewajipan dan peranan yang penting dalam menjaga keluarga mereka dari
api neraka dengan secara menasihati, mendakwahi dan menuntut mereka ke jalan yang lurus dengan cara dan tutur kata yang lemah lembut. Okay, next slide. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendugahi Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Okay, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka dengan cara mentaati dan patuh dalam melaksanakan perintahnya. Penjagaan diri yang sesungguhnya tidak akan sempurna sebelum dua perkara iaitu iman dan amal soleh tertanam kukuh pada diri seseorang tertentu setelah berupaya menjauhi perbuatan syirik dan maksiat. Selanjutnya. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya katakan adalah dakwah tidak hanya terhad kepada seruan secara lisan, boleh digunakan kepada media massa yang semakin luas dan terkini asalkan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Oleh yang demikian, semoga kita sentiasa diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbakti kepada golongan yang berusia menjadi qurratun ain bagi mereka. Sekian, terima kasih daripada kami, daripada kumpulan